Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ingat, ini channel Nazilin Unity. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ada timbul satu persoalan besar ketika saya post konten sebentar tadi. Ada satu komen daripada netizen bertanya kepada saya yang cukup menarik perhatian saya dan membuka minda saya. Persoalan netizen itu mudah saja dan saya rasa Anda mungkin mahu mengulas dan mahu juga menjawab dan memberikan komen. Jadi bantu saya, tinggalkan komen Anda untuk dapat membantu menjawab persoalan netizen ini. Netizen ini berada di atas pagar. Beliau tidak menyokong PH, tidak juga menyokong Perikatan Nasional, tetapi beliau tanya, adakah dengan keadaan dan insiden terkini yang berlaku terhadap Parti Bersatu dan Parti PAS akan menyebabkan Parti Bersatu dan PAS hilang kelayakan bertanding pada pilihan raya negeri akan datang, kata netizen dalam soalan mereka. Soalan pertama itu cukup menarik perhatian. Beliau merujuk kepada apa yang berlaku terhadap akaun Bersatu yang telah disahkan oleh Azam-Baki, Tan Sri Azam-Baki, telah pun dibekukan gara-gara adanya isu yang meragukan tentang keuangan dalam parti tersebut yang melibatkan derma RM 300 juta yang dikatakan oleh sumber SPRM datang daripada penyumbang 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Selain daripada itu, dia juga merujuk kepada isu di mana PAS sekarang sedang disiasat, khususnya 3 buah kerusi, yaitu kerusi Marang terutamanya yang dimenangi oleh Hadiawang, dan juga satu lagi di Kuala Terengganu kalau saya tak silap, yang membabitkan penularan video di mana ianya didakwa sebagai satu rasuah di dalam pilihan raya. Yang mana dalam video itu dapat dilihat ada orang mengambil duit, diberi duit, tapi sebelum mengambil kena angkat sumpah dan kena berjanji memilih untuk menyokong parti yang dikaitkan, yaitu PAS. Selain daripada itu, ada lagi bukti yang menunjukkan pertanyaan beliau itu berasas apabila laporan berita kemarin SPRM mengesahkan bahwa ada rampasan catatan yang menulis 90 pribadi yang telah pun dikenal pasti dan sebahagiannya, lebih separuh telah pun diambil keterangan, direkam keterangan berkaitan dengan isu menerima uang tunai semasa PRU tersebut. Dua persoalan ini menjadikan netizen itu keliru dan bertanya kepada kita semua, adakah Bersatu dan PAS akan kehilangan kelayakan bertanding pada pilihan raya akan datang untuk PRN, Selangor, Terengganu, Kelantan, dan Kedah. Dan juga Negeri Sembilan. Ada 5 kalau saya tak silap yang belum bubar ADUN ataupun DUN, Dewan Undangan Negeri. Jadi persoalannya ialah mudah saja. Beliau kata, adakah PAS dan Bersatu akan kehilangan kelayakan bertanding? Karena sekiranya ini sekiranya mereka sabit kesalahan, contohnya Bersatu, sekiranya sabit kesalahan, akaun mereka dibekukan dan melanggar peraturan parti, perlembagaan parti, dan mungkin ROS juga mungkin ambil keputusan untuk mengambil tindakan tertentu terhadap Bersatu, mungkinkah Bersatu akan diharamkan ataupun dihalang daripada bertanding bersama juga dengan PAS. Adakah nanti pilihan raya PRN itu PAS juga tidak boleh bertanding kerana melanggar akta pilihan raya yang mana Azam-Baki kata rasuah tetap rasuah, walaupun itu sedekah, walaupun itu derma, ditetap kata rasuah itu tetap rasuah. Yang kedua, soalan netizen ialah, adakah SPRM dan juga SPR akan melepaskan Bersatu dan PAS? Soalannya ialah apabila Muhyiddin berkata beliau akan menulis surat, Bersatu akan menulis surat kepada SPR untuk meminta supaya akaun Bersatu itu
dibatalkan pembekuannya. Karena Muhyiddin kata mereka perlu uang untuk membayar gaji staf ataupun staf yang ada di Perikatan Nasional. Jadi dari sebab itulah persoalan netizen itu ialah adakah SPRM akan melepaskan Bersatu begitu saja. Beliau bandingkan dengan UMNO yang mana UMNO akaun dibekukan bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan bukan sebulan 2. Seperti yang telah diwar-warkan di dalam media-media sosial, dalam berita-berita portal, dinyatakan bahwa beberapa buah negeri, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kedah, Kelantan, mereka kata Menteri Besar dan Ketua Menteri memberitahu bahwa bakal akan bubar setelah Hari Raya Aidilfitri. Maka dengan itu, maksudnya itu akan perlu dibubarkan tahun ini juga. Jadi kalau dibubarkan tahun ini, adakah case Bersatu dan case PAS sempat diselesaikan? Sekiranya tidak sempat diselesaikan, itu yang menjadi persoalan netizen, terutamanya Parti Bersatu. Karena Parti Bersatu sudah pun diambil tindakan beku account. Jadi dengan itu, di mana lagikah duit perlu diambil? Dari mana lagikah duit untuk membiayai PRN yang akan diadakan pada bila-bila masa? Adakah Parti Gabungan Perikatan Nasional masih lagi mampu bermewah dalam kempen PRN nanti? Atau sebenarnya seperti Puan Zarkasi kata, ada lagi kah duit mereka yang tidak diketahui? Karena kata Puan Zarkasi, mustahil Muhyiddin tidak mempunyai uang lagi, kata beliau. Mustahil Muhyiddin tidak mempunyai uang lain, kata beliau, dengan merujuk kepada pendedahan Anwar Musa sebelum ini yang telah pun disiasat juga oleh SPRM berkaitan dengan dakwaan Anwar Musa. Anwar Musa kata Muhyiddin membantu Barisan Nasional UMNO semasa kempen pilihan raya negeri Sabah dengan uang yang banyak. Dia kata berjuta. Dan dia kata ada duit dalam bilik hotel Muhyiddin banyak berlonggok. Jadi Puan kata di mana duit itu? Gunalah duit itu. Dia kata mustahil tiada lagi, kata Puan Zarkasi. Dan Sabudin pun menulis suatu perkara yang perlu kita fikirkan. Dia kata setelah akaun Bersatu dibekukan, apa kata kalau bersekali dengan pejabat dan kediaman pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu dan PAS, turut diserbu, turut disiasat, dilawat oleh SPRM. Manalah tahu, kata Sabudin, ada penemuan yang memeranjatkan di dalam rumah tersebut. Ialah kan kita sudah ada duluan sebelum ini, pernah berlaku sebelum ini, yang mana ketika kediaman Najib diserbu oleh SPRM, ada banyak penemuan-penemuan yang memeranjatkan kita semua yang ada dalam rumah tersebut. Juga pernah berlaku di Sabah apabila ianya melibatkan pengarah jabatan air, kalau saya tidak silap pengarah jabatan air Sabah, waktu diserbu banyak duit. Wow, tak lampau banyak. Jadi, adakah itu akan berlaku? Tolong tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.